Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Washita. Cikgu akan meneruskan perkongsian tentang kaedah mengingat perniagaan tingkatan 4 melalui nota ringkas bagi subtopik 1.4 klasifikasi perniagaan. Teruskan menonton dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. 1.4 Klasifikasi perniagaan. Pada pengamatan cikgu, seringkali pelajar membuat kesilapan mudah apabila tersalah menjawab soalan berkenaan klasifikasi perniagaan. Jadi hari ini cikgu akan bantu pelajar-pelajar untuk menguasai subtopik klasifikasi perniagaan. Apabila disebut klasifikasi perniagaan, pelajar ingatlah 2S. 2S merujuk kepada yang pertama, saiz, dan S yang kedua, sektor. Untuk klasifikasi perniagaan mengikut saiz, terbahagi kepada kecil, sederhana dan besar. Jadi ingatlah KSB. Manakala untuk klasifikasi S yang kedua, klasifikasi perniagaan, sektor utama, kedua dan ketiga, sektor pertama, kedua dan ketiga. Sekarang kita akan lihat jadual klasifikasi perniagaan yang dibahagikan kepada saiz kecil, sederhana dan besar. Definisi bagi perniagaan bersaiz sama ada kecil, sederhana dan besar ini ditetapkan oleh Majlis Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kebangsaan MPPK dan digunapakai oleh agensi-agensi kerajaan juga kementerian-kementerian dan institusi kewangan di Malaysia. Jadi pelajar perlu ingat faktor penentuan saiz perniagaan ini ditentukan berdasarkan jumlah jualan tahunan dan bilangan pekerja tetap. Bilangan jumlah tahunan dan bilangan jualan tahunan dan pekerja tetap ini adalah berlainan bagi aktiviti penghilangan dan perkhidmatan. Bagi aktiviti penghilangan untuk perniagaan bersaiz kecil, jualan tahunannya bermula dari nilai 300,000 sehingga 15 juta. Untuk mengingat, pelajar tidak perlu menulis 300,000 hingga 15 juta. Tetapi cukup sekadar pelajar menulis 300,000. Manakala untuk jualan tahunan perniagaan bersaiz sederhana adalah bermula 15 juta sehingga 50 juta. Untuk mengingat, di dalam nota ringkas, pelajar hanya perlu menulis 15 juta bagi nilai yang paling minimum. Manakala bagi perniagaan bersaiz besar, jumlah jualan tahunannya ialah 50 juta dan ke atas. Okey, simbol ke atas. Jadi, apabila pelajar melihat jadual ini, bagi kolom penghilangan untuk jualan tahunan, ingat 300K, 15J dan 50J. Bermakna untuk saiz kecil 300,000 sehingga 15 juta, bersaiz sederhana 15 juta sehingga 50 juta dan bagi perniagaan bersaiz besar untuk aktiviti penghilangan 50 juta dan ke atas. Untuk aktiviti penghilangan, bilangan pekerja tetap bagi perniagaan bersaiz kecil, pekerjanya adalah 5 hingga 75 orang. Jadi pelajar tulis sahaja 5. Untuk bersaiz sederhana 75 hingga 200 orang, maka tuliskan 75. Seterusnya untuk perniagaan bersaiz besar 200 orang ke atas, maka pelajar tulis 200 dan ke atas. Seterusnya kita lihat bagi aktiviti perkhidmatan, bilangan jumlah jualan tahunan dan bilangan pekerja tetapnya adalah lebih rendah ataupun lebih kecil daripada aktiviti penghilangan. Untuk perniagaan bersaiz kecil bagi aktiviti perkhidmatan, jualan tahunannya ialah 300,000 sehingga 3 juta.
Dan bagi perniagaan bersaiz sederhana, 3 juta sehingga 20 juta. Maka tuliskan yang paling minimum. Dan untuk perniagaan bersaiz besar, jualan tahunannya ialah 20 juta dan ke atas. Kita teruskan dengan bilangan pekerja tetap bagi aktiviti perkhidmatan bersaiz kecil. Bilangan pekerja tetapnya ialah 5 hingga 30 orang. Bagi perniagaan bersaiz sederhana, 30 sehingga 75 orang, dan bagi perniagaan bersaiz besar bermula 75 orang dan ke atas. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar dapat mengingat jadual klasifikasi perniagaan mengikut saiz ini. Seterusnya kita lihat klasifikasi perniagaan mengikut sektor. Yang pertama, sektor utama ataupun sektor pertama ataupun sektor primer. Untuk sektor utama ini, pelajar perlu ingat keyword extract. Bermakna kita mengeluarkan bahan mentah atau hasil alam semula jadi daripada bumi atau laut. Terdapat 4 aktiviti perniagaan yang dijalankan di dalam sektor utama ini, iaitu penobongan, pertanian, pembalakan dan perikanan. Tetapi bagaimanakah kita dapat mengingat keempat aktiviti perniagaan ini? Jadi, cikgu akan membina akronim daripada huruf kata akar. Pelombongan kata akar lombong, kita ambil huruf L. Pertanian, tani. Pembalakan, balak. Dan perikanan, ikan. Jadi apabila kita keluarkan huruf-huruf ini, L, T, B, I. Jadi pelajar boleh ingat latih bahasa Inggeris. Latih bahasa Inggeris ataupun LTBI. Sektor utama LTBI. Kita ke sektor yang kedua, iaitu sektor sekunder atau sektor kedua. Ingat, sekunder berasal daripada perkataan second yang bermakna kedua. Sektor kedua ini melibatkan pemprosesan bahan mentah bagi menghasilkan barang separa siap atau barang siap. Atau juga kita boleh katakan proses transformasi input kepada output. Jadi, keywordnya untuk sektor kedua ini, pelajar boleh ingat proses. Sektor kedua ini terdapat 4 aktiviti perniagaan, iaitu pembuatan dan penghilangan, kejuruteraan, pembekalan tenaga dan pembinaan. Sama juga seperti sektor pertama tadi, cikgu akan membina akronim daripada huruf kata akar. Jadi di sini kita akan mengambil perkataan penghilangan, kilang. Perkataan kilang, jadi cikgu akan keluarkan perkataan kilang untuk K. Kejuruteraan, jurutera C. Pembekalan tenaga, tenaga T. Dan pembinaan B. Apabila kita keluarkan huruf kata akar ini, KJ, TB. Cikgu teringat kepada bekas Menteri Belia dan Sukan kita yang dahulu, motonya adalah tall, dark and handsome. Jadi, cikgu bina akronim ini berdasarkan moto beliau, iaitu Khairi Jamaluddin, tall and black. Jadi, untuk sektor kedua ini, pelajar ingat KJTB. Kita teruskan lagi dengan klasifikasi perniagaan mengikut sektor yang ketiga, iaitu tertier. Tertier berasal daripada perkataan third, bermaksud ketiga. Jadi sektor ketiga ini adalah melibatkan aktiviti perkhidmatan secara terus daripada pengeluar kepada pengguna. Terdapat 3 aktiviti perkhidmatan yang terlibat di dalam sektor ketiga ini, iaitu perkhidmatan awam, swasta dan sukarela serta kebajikan. Sama juga kita akan menggunakan kata akar untuk membina akronim.
Yang pertama, perkhidmatan awam, A. Perkhidmatan swasta, S. Perkhidmatan sukarela ataupun kebajikan. Jadi cikgu akan ambil perkataan kebajikan, K. Kita keluarkan huruf daripada kata akar ini akan menjadi ask. Jadi mudah untuk pelajar ingat sektor ketiga ini. Ingat ask, ASK. Jadi ringkasnya untuk klasifikasi mengikut sektor, bagi sektor utama pelajar boleh mengingat LTBI. Sektor kedua KJ TB. Dan sektor yang terakhir, sektor ketiga, ASK. Beginilah caranya untuk kita mengingat fakta-fakta dalam perniagaan. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar dapat mengaplikasikan dengan membuat nota ringkas menggunakan kaedah-kaedah yang bersesuaian seperti mana yang cikgu telah kongsikan. Jangan lupa teruskan bersama channel Cikgu Washita, like, share, komen dan yang paling penting subscribe channel Cikgu Washita. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.